Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan cuba menjawab soalan untuk tajuk pengurusan data dan kebolehjadian untuk latihan uji minda muka surat 223. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama, iaitu kenal pasti peristiwa yang mungkin atau tidak mungkin berlaku dan berikan sebab. Jadi kita hanya perlu jawab sama ada mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku lah kepada peristiwa-peristiwa yang diberikan di bawah ini, dan kita juga perlu menyatakan sebab. Baik, untuk peristiwa yang pertama iaitu Oktober ada 31 hari, kita jawab ini dulu. Okey, kita berikan jawapan sama ada mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Okay, kalau kita tengok dalam kalender, Oktober memanglah ada 31 hari, maka peristiwa ini jawapannya mungkin berlaku. Okey, kemudian kita nyatakan sebab apa Sebab bulan Oktober ialah salah satu bulan yang mempunyai 31 hari. Kemudian kita lihat soalan seterusnya, harimau Malaya pupus. Untuk soalan harimau Malaya pupus, kita kena pilihlah sama ada mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Buat masa sekarang, harimau Malaya ni dia masih ada lagi bilangannya dalam kuantiti yang sedikit lah, tak banyak mana. Okey, jadi oleh sebab dia masih ada, dia belum pupus lagi lah. Apabila dia belum pupus, maka jawapan yang sesuai ialah tidak mungkin berlaku. Maksudnya harimau Malaya ni pupus, buat masa ni tidak mungkin berlaku. Jadi kita tulislah tidak mungkin berlaku dan kita berikan sebab. Sebabnya ialah harimau Malaya masih ada dan diberikan perlindungan oleh pihak yang berwajib. Okey, untuk yang seterusnya, matahari terbit di selatan. Okey, untuk kenyataan ini, matahari yang kita tahu dan telah pun terbukti, matahari bukan terbit di selatan. Matahari terbit di timur. Jadi kenyataan matahari terbit di selatan ini termasuk dalam kategori tidak mungkin berlaku. Jadi kita jawab macam itulah, tidak mungkin berlaku sebab matahari terbit di sebelah timur. Seterusnya, untuk yang keempat, ayam jantan bertelur. Untuk kenyataan ini ialah sesuatu yang tidak mungkin berlaku kerana yang bertelur ialah ayam betina, bukannya ayam jantan. Jadi kita jawab tidak mungkin berlaku sebab ayam betina yang bertelur. Seterusnya, jalan raya berlubang. Jadi untuk kenyataan jalan raya berlubang, memang ada jalan raya yang berlubang seperti yang kita dapat lihatlah dalam kehidupan seharian kita. Okay, jalan raya berlubang ni mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor lah. Okay, jadi tak kisahlah faktor apa pun, yang penting memang ada jalan raya berlubang. Apabila dia ada, dia berlaku, maka ianya sesuatu yang mungkin berlaku. Jadi kita jawab mungkin berlaku sebabnya jalan raya dia ni akan berlubang apabila sering dilalui oleh kenderaan berat. Dan yang terakhir ialah anak pokok membesar. Okey, untuk kenyataan ini, anak pokok membesar ialah sesuatu yang mungkin berlaku sebab biasanya benda hidup ni ianya akan bermula daripada kecil dan dia akan terus membesar hari demi hari. Jadi kenyataan ini ialah sesuatu yang mungkin berlaku sebab anak pokok akan membesar selepas mendapat nutrien ataupun makanan yang secukupnya. Baik, untuk soalan yang kedua, kita dikehendaki melengkapkan jadual ini
iaitu peristiwa telah pun diberikan, jadi kita perlu menjawab di bahagian kebolehjadian dan kita perlu berikan sebab. Untuk kebolehjadian ini kita perlu memilih jawapan daripada 5 pilihan di sini, sama ada kebolehjadiannya ialah mustahil, ataupun kecil kemungkinan, atau sama kemungkinan, ataupun besar kemungkinan, dan juga ataupun pasti. Jadi kita lihat kenyataan A, iaitu ikan paus menyusui anaknya. Okey, apakah jawapan untuk kenyataan ini? Jadi ikan paus sebenarnya tergolong di dalam mamalia, iaitu mamalia akan menyusukan anaknya. Jadi jawapannya ialah pasti, dan kita berikan sebab. Sebab ikan paus ialah mamalia yang akan menyusukan anak. Untuk soalan B, heptagon mempunyai 9 sisi. Jadi kita tahu heptagon ialah satu bentuk 2 dimensi yang mempunyai 7 sisi, bukannya 9 sisi. Jadi ianya ialah sesuatu yang mustahil sekiranya heptagon mempunyai 9 sisi. Jadi kita jawab mustahil. Kerana berikan sebab. Sebab heptagon ialah bentuk 2D, ni 2 dimensi lah. 2 dimensi yang mempunyai 7 sisi. Seterusnya untuk soalan C, cuaca mendung dan hujan akan turun sebentar lagi. Jadi kebolehjadiannya, oleh kerana cuaca mendung seringkali dikaitkan dengan hujan yang akan turun, jadi kebolehjadian untuk peristiwa ini ialah besar kemungkinan hujan akan turun. Jadi kita jawab besar kemungkinan. Sebabnya ialah biasanya cuaca mendung akan membawa hujan. Untuk soalan D, Engkili atau Damit akan dipilih menjadi ketua kelas tahun 6 Galaksi. Jadi di sini kebolehjadiannya ialah oleh kerana hanya ada 2 calon untuk merebut satu jawatan yang akan dipilih, jadi kemungkinan bagi Engkili atau Damit mempunyai peluang yang sama. Jadi kita jawab sama kemungkinan, sebab Engkili dan Damit mempunyai peluang yang sama untuk menjadi ketua kelas. Seterusnya soalan E, sebatang pen merah diambil secara rawak daripada bekas yang berisi 1 batang pen merah dan 7 batang pensel. Jadi dalam bekas ni ada 8 lah. Okey, 7 batang pensel campur 1 batang pen merah, ada 8 item. Jadi kemungkinan untuk kita ambil secara rawak, kita dapat pen merah tu sesuatu yang kecil kemungkinannya. Jadi kita jawab kecil kemungkinan. Sebabnya ialah bilangan pen merah hanya 1 berbanding pensel yang ada 7 batang. Jadi selesai soalan 2 A hingga E. Baik, untuk soalan 3, selesaikan masalah. Kita lihat 3A. Carta pai menunjukkan bilangan peserta pertandingan e-quiz matematik. Jadi ni dia carta pai dia berkenaan dengan pertandingan e-quiz matematik. Dan diberi bilangan peserta dari pelis ialah 10 orang. Okey, untuk bilangan peserta dari pelis, kita cari mana pelis. Okey, pelis kat sini. Yang pecahan yang berwarna kuning yang diwakili oleh sudut 45 darjah ada 10. Jadi kita lengkapkan carta pai ini dahulu dengan maklumat yang telah diberikan. Kita tulis 10. Okey, 10 ni untuk pelis, sudut dia berapa? 45 darjah. Kita tengok sebelah ini yang warna hijau ini,
pun mempunyai sudut 45 darjah. Untuk Labuan, negeri ataupun wilayah Persekutuan Labuan juga mempunyai sudut yang sama. Jadi sudah pastilah nilai yang diwakili akan sama dengan Perlis 10. Kemudian kita lihat Melaka. Melaka mempunyai pecahan yang sama besar dengan gabungan Perlis dan Labuan. Jadi sudutnya pula bersudut tegak, iaitu 90 darjah. 90 darjah ni ialah 45 campur 45 dapat 90. Jadi sudah pastilah nilai yang diwakili ialah gabungan Labuan dan Perlis. Jadi 10 tambah 10 ialah 20 untuk Melaka. Okey, lihat Johor. Sudut yang diwakili ialah 180 darjah, iaitu separuh daripada bulatan. Separuh di bahagian atas ini sudah pun mempunyai nombor masing-masing, iaitu 20, 10 dan 10. Jadi untuk Johor ialah gabungan ketiga-tiga nombor ini. 20 tambah 10 tambah 10 ialah 40 untuk Johor. Jadi kita lihat soalan 1. A1. Kira bilangan peserta dari Johor. Jadi dia minta kira bilangan peserta dari Johor. Jadi kita jawab peserta dari Johor seramai 40 orang. Untuk soalan A2, berapakah bilangan peserta dari Melaka? Okey, Melaka pula Kita jawab peserta dari Melaka seramai 20 orang. Okey, untuk A3, hitung bilangan peserta lelaki jika bilangan peserta perempuan ialah suku daripada jumlah peserta. Okey, dia minta kita hitung bilangan peserta lelaki. Okey, jadi kita tengok dulu jumlah peserta. Jumlah peserta kita masih belum tahu. Jadi jumlah peserta ialah kesemua pai inilah. Maksudnya Johor tambah Melaka tambah Perlis tambah Labuan. Jadi kita tulis jumlah peserta 10 tambah 10 tambah 20 tambah 40. Jadi semuanya ialah 80 orang. Kemudian diberi bilangan peserta perempuan ialah suku. Suku tu maksudnya 1/4. Jadi jika ada satu carta pai dibahagikan kepada 4 bahagian, maksudnya suku ni perempuan. Maka yang lelaki ialah 3/4. Tadi suku ialah 1/4. Maka lelaki ialah 3/4. Jadi untuk mengetahui jumlah lelaki 3/4 kita akan darab dengan jumlah peserta. Okey, 3/4 darab 80. Maka kita buat 3/4 darab 80. Okey, jadi kita lihat ada tak nombor yang kita boleh matikan atau kita boleh mansuhkan. Okey, 3 dengan 4 dah tak boleh. Tapi kita boleh mansuhkan 4 dengan 80. Kerana 80 ni sebenarnya 80/1. Jadi kita boleh mansuh secara bersilang. Yang di bawah sebelah sini kita mansuhkan dengan atas di sebelah sana. Jadi kita matikan dengan sefek 4. 4 bahagi 4 1. 8 bahagi 4 2. Sifar bahagi 4 ialah sifar. Kemudian kita darabkan secara terus, atas dengan atas dan bawah dengan bawah. Kita darab 3 darab 20 ialah 60. Maka jawapan ialah 60 orang murid lelaki.
Baik, untuk soalan B, terdapat 8 butang hitam dan 2 butang biru dalam sebuah bekas. Wafiq diminta oleh rakannya untuk mengambil sebiji butang secara rawak. Okey, soalan untuk B1, nyatakan kebolehjadian Wafiq mengambil butang biru. Jadi kita kena nyatakan kebolehjadian. Untuk kebolehjadian, kita kena rujuk kepada 5 ni lah. Sama ada mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan ataupun pasti. Maka kita tuliskan B1, kebolehjadian Wafiq mengambil butang biru. Jadi kita tengok bekas, okey. Bekas ada 8 hitam dan 2 biru, jumlah dia 10 butang. Kalau kebolehjadian mengambil butang biru, okey, biru tadi 2, maka 2 daripada 10 ialah sesuatu yang kecil kemungkinannya. Jadi kita jawab kecil kemungkinan. Untuk mendapat butang yang berwarna biru. Untuk B2, kebolehjadian Wafiq mengambil butang hitam pula. Okey, untuk butang hitam, hitam ada 8. 8 daripada 10 butang tu ialah hitam. Jadi apabila kita ambil, ada kemungkinan yang besar kita akan dapat salah satu daripada 8 butang ini. Jadi kita jawab besar kemungkinan. Untuk soalan B3, apakah yang perlu dilakukan supaya kebolehjadian Wafiq mengambil butang biru ialah sama kemungkinan? Jadi soalan ni agak terbuka dan kita boleh memberikan apa-apa hujah yang logik lah, okay, yang logik dan diterima, supaya apabila kita ambil butang biru, ianya akan sama kemungkinannya. Seperti yang kita tahu, di dalam bekas ada 10 butang, di mana 8 hitam dan 2 biru. Sekarang kita perlu menjadikan kedua-dua butang hitam dan biru ini separuh daripada 10, iaitu 5 untuk hitam dan 5 untuk biru. Tujuan dia supaya apabila diambil daripada bekas tersebut, peluang untuk hitam dan biru diambil adalah sama kemungkinan. Jadi 8 untuk jadikan 5, kita perlu tolak 3. Kita kena buang 3 butang hitam daripada bekas, dan untuk biru daripada 2 kita kena tambah 3 untuk menjadikan kedua-duanya jumlah 5. Jadi kita tulis Wafiq perlu mengeluarkan 3 butang hitam, dia tolak 3, kena keluarkan 3 butang hitam, dan memasukkan 3 butang biru tambah 3 butang biru ke dalam bekas. Diharapkan penerangan ini dapat membantu kamu untuk menjawab soalan-soalan ini. Sekiranya ada persoalan, sila kemukakan di dalam ruangan komen. Sekian, jumpa lagi. Bye-bye.